mempunyai kita, kita patuh saja. Tapi kalau hamba yang bertuan, dia sudahlah hamba, nak jadi tuan pula. Tak boleh. Salah satu. Hamba yang bertuan macam siapa? Macam Firaun. Hamba mengaku Tuhan. Itu bukan Tuhan lagi, dah Tuhan terlewat sangat, dia punya melampaui batas. Wa hakadha qala sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, dia berkata, ya Allah, kalau aku menyembah kepada Engkau karena aku rindukan akan syurga, jangan Engkau masukkan aku dalam syurga. Bila mana aku menyembah kepada Engkau karena takutkan kepada neraka, campakkan aku ke dalam neraka. Jadikan aku menyembah kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang patut layak untuk disembah. Mengaku dia Tuhan, patut untuk disembah, itu hakikat hamba kepada Tuhan. Walihada orang beribadah kepada Allah ada tiga level. Hamba ibadahnya orang merdeka, ibadahnya hamba sahaya, dan ibadahnya para peniaga. Ibadahnya hamba sahaya adalah hamba sahaya itu kalau tak buat, dia takut dihukum oleh tuannya, maka dia buat. Pasal apa dia buat? Pasal takut hukuman. Ini ibadahnya hamba sahaya. Orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk dalam neraka, masuk dalam level ibadah kepada Allah dalam level hamba sahaya. Bagus, tak apa, lagi baiklah daripada tidak menyembah kepada Allah sama sekali. Yang kedua adalah ibadahnya para peniaga. Dia negotiate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku sembah Engkau, apa Engkau bagi kepada aku? Macam orang bertransaksi dalam perniagaan. Dia nak keuntungan, nak profit dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sembah kepada Allah. Ke pasal apa? Nak ganjaran, nak pahala, nak bidadari, nak istana, nak macam-macam, nak syurga yang tinggi. Okey juga, lagi bagus, tak apa. Tapi ada hamba yang beribadah kepada Allah, hamba yang merdeka. Bukan karena syurga, bukan karena neraka, tapi karena dia adalah zat yang patut untuk disembah. Ini adalah ibadahnya para arifin. Hamba tapi merdeka, tak dipaksa ibadahnya. Bukan karena takut, bukan karena berharap kepada syurga, tapi karena memang Allah adalah zat yang layak untuk patut disembah. Moga-moga kita dapat level ibadahnya hamba yang merdeka, ibadahnya para arifin. Saya banyak cakap ini, tak habis-habis satu hadis ini. Inna ahadakum, ini berkenaan dengan masalah al-qada dan qadar, yakni qada dan qadar. Qada adalah apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ilmu azalnya. Al-qadar adalah bila mana perkara itu berlakunya itu dengan takdir sesuai dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qada dan qadar, ya. Qada apa yang sudah ditulis, al-qadar berlakunya itu adalah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hal ini Nabi amat membenci kepada orang yang memperbincangkan tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Walihada apa saja yang menimpa kepada seorang hamba adalah sebagaimana saya katakan, jadilah hamba yang menyerah, bukan hamba yang bertuan. Hamba yang bertuan dia akan memiliki hak. Kenapa berlaku? Mempertikaikan apa yang Allah dah tentukan. Ini hamba bertuan. Tapi jadilah hamba yang menyerah. Diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa saja yang datang daripada Allah, indah dan manis bila mana kita memandangnya indah dan manis. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu la ya'mal bi amal ahli jannah, akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga antara dia dengan syurga tinggal satu hasta. Maknanya hampir sangat dengan syurga. Lalu didahului oleh Alkitab, yakni Alkitab maknanya ilmu Allah yang menuliskan tentang nasib manusia itu. Untuk beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Sepanjang hidup berbuat amal ahli syurga, pada penghujungnya itu berubah menjadi berbuat amal ahli neraka, dia masuk dalam neraka. Sebaliknya, orang yang sepanjang hidup itu berbuat amal ahli neraka, antara dia dengan neraka hanya satu hasta sahaja, dah dekat sangat. Kemudian didahului oleh ketentuan kitab Allah dalam Lauhil Mahfuz untuk berbuat amalan ahli syurga, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia masuk ke dalam syurga.
Bab ini adalah bab yang dicatatkan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-ibra bil khawatim, yang menjadi penentu kepada seseorang itu adalah penghujung kehidupannya. Ini hadis bukan untuk memberitahukan bahwasanya seseorang itu adalah bila mana berbuat amal perbuatan baik, maka perbuatan baiknya itu belum menjadi penentuan kalau dia akan meninggal dalam keadaan baik. Artinya seseorang yang berbuat amal perbuatan baik bukan menjadi jaminan amal perbuatan baiknya itu menjadi penentu kepada penghujungnya. Supaya seseorang itu mengelak atau menjaga dirinya daripada perasaan membanggakan kepada amal perbuatan selama hidup. Bila mana amalnya baik, aku dah banyak berbuat, aku dah banyak sedekah, aku dah banyak etikaf, aku dah banyak salat sunnah, aku dah banyak membaca Quran khatam berkali-kali, aku dah banyak hadir majlis ta'lim, aku dah banyak. Bila mana ini yang menjadi pikiran kepada seorang hamba, maka dia akan bergantung kepada banyaknya amal tanpa melihat kepada adakah amal itu melayakkan dia masuk syurga atau tidak. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalih. Tak seorang pun daripada kamu masuk syurga dengan amalnya. Nabi dah nafikan macam tu. Tapi bila mana seseorang membanggakan dengan amal perbuatan baiknya, maka dia akan melihat, aku dah banyak berbuat, aku pasti penghujung kehidupan aku adalah mesti baik, maka dia bergantung kepada amal. Sementara Nabi menafikan ketergantungan kepada amal. Maknanya kita adalah melakukan perkara yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau begitu siapa kita mesti bergantung? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak seorang pun daripada kamu masuk syurga dengan amalnya. Engkau pun begitu ya Rasulullah. Kata as-sahabah, aku pun begitu, Nabi begitu, apalagi kita. Illa melainkan Allah Subhanahu wa taala telah mendahulukan rahmatnya kepada aku untuk masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jaminan yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan, walihada hadis ini adalah menceritakan tentang qada dan qadar, dan juga menceritakan tentang penghujung daripada kehidupan seseorang. Bila mana seseorang itu walaupun sepanjang hidupnya tidak berbuat amal baik, tetapi yang menjadi penentu kepada nasib orang itu adalah penghujung daripada kehidupan orang itu. Artinya bila mana kita tengok orang banyak berbuat mungkar, kita tak boleh padan kau masuk neraka nanti. Jangan kita mengatakan demikian. Kita tak tahu penghujung nasib orang itu. Mungkin yang kita sekarang berada dalam tempat yang baik, penghujungnya wal iyadzubillah, mudah-mudahan tak seorang pun daripada kita yang termasuk daripada orang-orang berada dalam keadaan su'ul khatimah. Amin, Allahumma amin. Idzan, lalu bagaimana kita dapat menjaga supaya penghujung amal kita itu adalah baik? Lazimkan diri daripada kebaikan untuk mendapatkan penghujung yang baik. Bagaimana kita untuk menghindarkan diri daripada su'ul khatimah? Jauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh kita untuk mati dalam keadaan perkara itu, maka kita akan dijauhkan daripada mati dalam keadaan yang kita memang takut untuk mati dalam keadaan seperti itu. Ini petuah untuk mendapatkan husnul khatimah. Ada beberapa petuah. Yang pertama, kita memperbanyak untuk meminta kepada Allah, meminta husnul khatimah. Yang kedua, kita adalah memperbanyak untuk mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu bahagian daripada doa yang boleh membawa kepada husnul al-khatimah. Yang ketiga adalah melazimkan diri dengan satu amalan. Kita tanya diri kita sendiri, dalam keadaan apakah kita suka untuk menjadi penghujung kehidupan kita? Yang ingin penghujungnya itu dalam keadaan salat, perbanyak salat. Yang ingin mati dalam keadaan baca Quran, perbanyak baca Quran. Yang ingin mati dalam keadaan hadir majlis ilmu, perbanyak hadir majlis ilmu. Maka dengan harapan itu insya-Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang ia harapkan. Seperti mana kita takut meninggal dalam keadaan tengok kepada perkara-perkara yang mungkar
dalam TV, dalam internet, dalam Facebook, dalam apa saja, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang sedemikian. Khawatir, tengok malaikat datang dan akhirnya tak berkesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumil ayyam ada malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman. Datang ke tempat makam Nabi Sulaiman, lalu dia menjumpai satu orang di situ. Dipandang orang itu oleh malaikat maut. Malaikat ini bila mana datang kepada Nabi, ada kalanya datang berziarah, ada kalanya datang untuk mencabut ruh dan terlebih dahulu akan meminta izin. Tapi kalau datang kepada saya dan kita semua, dia tak bentuk wujud pun, tak salam pun kepada kita, terus dia datang ambil cabut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman, lalu menyerupai seseorang. Dia nampak satu orang daripada salah satu menteri yang ada atau orang yang dekat dengan Nabi Sulaiman. Maka malaikat ini dipandang dengan pandangan yang pandangan yang tajam. Kemudian orang yang dipandang itu pun perasan juga kalau dia dipandang, tapi dia tak tahu kalau itu malaikat maut. Kemudian malaikat maut pergi. Kata Nabi Sulaiman, tahukah kamu siapa tadi yang datang itu? Dia beritahu, dia tak tahu. Kata Nabi Sulaiman, itu tadi malaikat maut. Hah? Dia pandang aku lain macam lah, dia kata. Kata orang itu mengatakan, aku nak menghindarkan diri daripada malaikat maut. Dia dah pandang aku lain macam, aku nak mengelak diri daripada dia. Dikata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, perintahkan angin supaya membawa aku ke tempat yang jauh daripada malaikat maut itu. Maka Nabi Sulaiman perintahkan angin dibawa oleh angin pergi jauh sampai di tempat di India yang jauh. Di mana jauh itu? Di India. Di situ sampai dicabut oleh malaikat maut. Lepas dicabut oleh malaikat maut, patah balik malaikat maut kepada Nabi Sulaiman. Kemudian ditanya apa yang berlaku. Kata malaikat maut mengatakan, aku tadi masa datang kali pertama tengok kepada orang itu, aku ditugaskan untuk mencabut ruhnya. Tapi aku mendapat perintah untuk mencabut ruh dia bukan di sini, di India sana. Aku tak jadi ambil di sini. Dia pun takut dengan kalau dia duduk dengan Nabi Sulaiman lagi selamat, tambah panjang umur sikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala, gal fil hadis dikatakan bahwasanya setiap manusia itu diciptakan mengandungi unsur tanah, di mana dia akan dikebumikan. Di situ dia mengandungi unsur tanah di tempat itu. Yakni tanah ini ada macam-macam. Bila mana tanah yang boleh ngam dengan tubuh badan itu, di situ jasad akan dibawa untuk sampai ke situ untuk dicabut supaya boleh ngam dengan tanah di mana itu akan menjadi kuburnya. Walihada itu siapa yang tadi orang yang dekat dengan Nabi Sulaiman, rupanya dia unsur tubuh badannya mengandungi banyak unsur tanah di India. Dia pergi sana, maka meninggal di sana dan dikebumikan di sana. Gal kata baginda Rasulullah dalam satu athar disebutkan bahwasanya seseorang itu bila mana akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya, maka dia akan dijadikan akan ada hajat di tempat di mana tempat itu unsur tanah yang ada pada tubuh badannya boleh ngam di situ. Dia akan pergi sana dan akan mati di situ. Maknanya supaya boleh sesuai dengan kandungan tanahnya. Tapi isi kandungan tanah kita ni macam mana? Allahu a'lam. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dalam Al-Quranul Karim, manusia itu tak tahu apa yang dia boleh akan dapat esok rezekinya, seperti mana manusia juga tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Tak kira di mana saja, kalau boleh di tanah suci haram Mekah ataupun Madinah adalah itu yang kita harapkan, karena orang yang meninggal di tanah suci Mekah
atau tanah suci Madinah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin memohon kepada Allah untuk mati di sebuah negeri, mintalah mati di negeri Madinah, karena aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Sayyidina Musa alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ingin dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Kata Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dekatkan aku kepada Baitul Maqdis ramyat hajar. Ya Allah, dekatkan tempat aku, engkau cabut ruh itu lebih hampir kepada Baitul Maqdis daripada tempatku ini sejauh seorang melontar batu. Yakni walaupun tak dekat sangat dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adalah nama kawasan yang ada di situ, apa itu Baitul Maqdis lah, itu Masjidil Aqsa. Fahimtum? Baitul Maqdis nama sebuah kawasan. Masjidnya namanya Masjid Al-Aqsa. Nabi Musa minta mati yang berhampiran dengan sebuah perkampungan yang namanya Baitul Maqdis, yang di situ ramai para anbiya dikebumikan. Nabi Musa nak hampir walaupun hanya sejauh seorang melontar batu. Untuk hampir di mana? Di tanah sebuah negeri, kampung, tapi bukan sembarang kampung. Kampung yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sembarang kampung. Dia nak mati di tempat yang berhampiran dengan Baitul Maqdis, walaupun hanya sejauh orang melontar batu. Kalau itu Baitul Maqdis ramai dengan para anbiya Bani Israel, apatah lagi dengan Madinah yang ada di sana penghulu kepada seluruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Razaqanallahu wa iyyakum husnul khatimah wal maut fi baladil habib sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan syafaat. Amin, Allahumma amin. Wallahu alam. Saya siapkan ada 3 hadis nak dibahas, tapi sudah panjang lebar bercakap, tak perasan sudah pukul 9.30 dan masuk 10 dah, belum solat isya lagi. Yang hadir sungguh mudah lapar juga. Nah, wallahu taala alam. Insyaallah bila mana ada rezeki panjang umur, kita akan sambung balik ke hadis ini, hadis yang ke-5 insyaallah, bila mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membawa kitab hadis, terjemahannya sahaja, tak perlu kalau mampu dengan syarahnya tak apa, kalau dengan terjemahan saja sudah memadai supaya senang untuk kita bertalaqi. Dan seberapa hadis yang kita boleh habiskan dalam kelas ini insyaallah pada waktu sampai diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi satu sejarah kepada kita untuk membaca sekian hadis yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga majlis kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang lebih daripada apa yang kita belajar, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita penghayatan kepada ilmu itu sendiri, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan tanggungjawab kita kepada ilmu yang kita belajar, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita dalam keadaan mencari ilmu, sukakan kepada ilmu, sukakan kepada orang-orang berilmu, sukakan kepada majlis-majlis ilmu, sehingga meninggal dalam keadaan kita cinta suka kepada ilmu insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat dan juga ganjaran serta husnul khatimah insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada saudara Raja Mansur, ayah kepada Raja Rahman, salah seorang yang aktif dengan di Jendram sini, yang sedang berada di ICU di Hospital University. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Raja Mansur kehendak yang terbaik dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan pemeliharaan, penjagaan dan juga afiah kepadanya dan juga kepada kita semua insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan kita semua dalam keadaan husnul khatimah
dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari yang terbaik bagi kita adalah hari ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita untuk meninggal dunia di tanah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shfi mardana wal muslimin wa afi mubtalana wal muslimin. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi wa afi antal muafi. La shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma shfi raja mansur shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma adhib anhu al-bas, Allahumma adhib anhu al-alam was-sagam. Allahumma afi, Allahumma inna nas'aluka an tashfi amradana wal muslimin وترفع عنا والمسلمين البلاء والوباء والفتن والأمراض والأسقام والبلايا والفتن ما ظهر منها ما بطن. بارك في هؤلاء الحاضرين والحاضرات. اللهم زودنا بالعلم، اللهم زودنا بالعلم واكرمنا حقيقة الانتفاع. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على ذنية وكل صالة شامل آخر الدين والآخرة. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحتمت فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.